بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla ya akramal akramin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam segmen Tanyalah Ustaz, satu rancangan ilmiah yang sangat baik, dan insya-Allah kita sambung pada pagi ini topik kita yang berkaitan dengan tabarruk ataupun mengambil berkat. Dan kita ada penonton di studio hari ini yang bersama-sama dengan kita ialah muslimat muslimat daripada muslimat dan juga muslimin daripada Masjid Sultan Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya. Selamat datang kepada penonton ya. InsyaAllah kita akan bincangkan ataupun kita sambung topik mengenai tabarruk, dan kita telah sebut pada pagi semalam mengenai apa itu tabarruk, dan saya telah jelaskan bahawa tabarruk itu ialah berasal daripada perkataan Arab barakah, itu mengambil berkat. Kita boleh mengambil berkat lah, tapi mengambil berkat yang macam mana? Mengambil berkat ni ada, oleh kerana dia ni satu bentuk ibadat, mana ada yang harus dan ada yang tak harus. Dia mesti berasaskan kepada dalil. Mesti berasaskan kepada dalil. Jadi dan saya dah sebutkan sebelum ni bahawa Allah Ta'ala tu sebenarnya bersifat berkat, dan berkat tu datang daripada Allah SWT. Dan harus juga kita menyebut berkat pada sesetengah benda. Itu harus, sebagaimana yang telah wujudnya dalam dalil. Seperti kita kata bahawa Masjidil Haram Mekah tu ada berkatnya, itu sebab ada dalil. Masjidil Aqsa ada dalil, ada berkatnya sebab ada dalil kan. Ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Apa maknanya? Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam, yakni mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa yang mana? Allazi barakna haulahu. Masjid Aqsa yang kami telah memberkatikan sekelilingnya. Menunjukkan bahawa kita boleh menyatakan bahawa Masjid Aqsa itu adalah masjid yang berkat, masjid yang diberkati sebab ada dalil. Makkah pula kenapa? Ada dalil kan? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya Baitullah yang pertama, rumah Allah yang pertama diletakkan di atas muka bumi untuk manusia ialah Bakkah, iaitu Makkah. Selain nama Makkah, nama Mekah itu Bakkah lah. Makkah yang mana? Mubarakan, yang diberkati tanahnya. Tanah haram tu berkat kan? Sebab tu di tanah haram tu kita tidak boleh berniat untuk melakukan kejahatan, tak boleh. Itu pun sudah diberi ancaman azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus setengah tempat, setengah manusia boleh juga kita kata berkat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sudah tentulah Rasulullah merupakan orang yang membawa berkat secara itlaknya ke atas muka bumi ini, yang telah mengembalikan manusia daripada kejahilan kepada ilmu, yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu secara umumnya mengenai tabarruk, mengenai tabarruk dan apa yang boleh kita sebut tentang setengah benda dan apa yang boleh kita katakan berkat pada setengah manusia. Jadi saya suka sebut di sini beberapa bentuk tabarruk yang diharuskan. Dan semalam saya ada nyatakan bahawa tabarruk yang dibolehkan ialah yang ada dalil. Kemudian yang kedua, disyaratkan kita tidak ada i'tiqad, kepercayaan kita bahawa yang mendatangkan tabarruk itu sendiri ialah benda tersebut. Itu tak boleh. Mesti kita i'tiqad bahawa tabarruk itu adalah datang dari Allah SWT. Jadi dua syarat. Satu ada dalil, satu i'tiqad kita yang bawa berkat itu adalah Allah SWT. Apakah dia tabarruk yang dibolehkan? Bila ada yang tak boleh, sudah tentu ada yang boleh kan. Yang boleh, yang pertama, yang mungkin kita barangkali kita duk cari tabarruk benda lain, cari tabarruk dari pokok ke, dari batu ke, kan, cari dari kubur ke, padahal yang penting kita tinggalkan, iaitu yang pertama, tabarruk dengan Al-Quran, dengan perkataan kita, dengan kata-kata kita, iaitu kita baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah membawa berkat. Boleh mencari berkat daripada membaca Al-Quran, sama ada di bulan ini ataupun bulan Ramadan ke, tak kira lah. Jangan tunggu hanya bulan tak Ramadan, bulan Ramadan saja. Jadi bulan bukan Ramadan ni kita tinggal Quran, tak boleh lah macam tu kan. Kemudian dengan zikir yang kita ucapkan tiap-tiap hari, sama ada selepas solat ke ataupun zikir semasa kita duduk saja-saja ke kan, kita tengah memasak ke, tengah menggoreng ke, kita berzikir, itu sebenarnya adalah satu ucapan yang dinamakan sebagai ucapan yang membawa berkat. Selepas daripada baca Quran, zikirlah. Kemudian kita boleh bertabaruk dengan perbuatan kita, boleh, tak ada masalah. Bagaimana nak tabaruk dengan perbuatan kita selain daripada ucapan, perbuatan? Iaitu kita boleh melakukan solat. Solat adalah antara tabaruk yang disyariatkan jelas dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak banding dengan tabaruk mana, berkat mana lagi? Mestilah berkat solatlah yang paling besar sekali. Kita ada solat sunat, kita ada solat wajib, kita ada solat sunat kan. Puasa, sama ada puasa sunat ke, puasa wajib ke, itu semua adalah keberkatan ataupun tabaruk yang masyru', yang disyariatkan. Bila kita mencari tabaruk lain, kadang-kadang kita meninggalkan tabaruk yang disunatkan kan. Tabaruk dengan masa. Ada juga kita boleh tabaruk dengan memilih masa-masa yang baik. Contohnya kita berpuasa pada masa yang ditetapkan oleh Nabi sendiri, puasa Ashura. Kan? Kita makan bubur je kan. Buat bubur, buat syura, bubur syura kan. Jadi pada hari tersebut sebenarnya kita ambil dah masa tu sebagaimana Nabi sebut, maka kita berpuasa. Hari Arafah, puasa pada hari Arafah kan. Itu juga kita boleh bertabaruk dengan hari tersebut, dengan masa tersebut. Waktu pagi seperti hari ini, pagi-pagi ini kita ambil tabaruk dengan waktu pagi kan, kerana ia adalah di antara benda yang disyariatkan dalam Islam. Kemudian selepas masa kita boleh mengambil tabaruk dengan tempat, dan saya dah sebutkan pada awal tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ada hadis. Kemudian ada satu lagi yang mungkin kita juga terlepas pandang, tabaruk dengan makanan sunnah. Apa dia? Kita akan sebut nanti selepas ini, apakah dia tabaruk dengan makanan dan juga minuman. Kita boleh ambil berkat daripada makanan dan minuman. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Jadi kita bincangkan pada pagi ini topik mengenai tabarruk, iaitu sambungan daripada topik pada pagi semalam. Dan saya pada pagi ini telah sebut sedikit sebanyak mengenai tabarruk yang dibolehkan. Saya sebut pada awal tadi, kita boleh tabarruk dengan perkataan kita.
kata-kata kita itu dengan baca Quran, berzikir, itu tabarruk lah. Kemudian kita bertabarruk dengan masa. Kita cari masa-masa yang elok, masa yang sabit dengan sunnah. Kita puasa hari Arafah, puasa hari Isnin, puasa hari Khamis. Itu semua sabit dengan hadis yang sahih. Kemudian dengan masa, kemudian dengan tempat. Kita cari tempat-tempat yang memang sabit bahawa ia adalah tempat yang begitu berkat. Seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Sembahyang di Masjidil Haram kan 100,000 lebih baik daripada tempat lain. Di Masjid Nabawi 1,000 lebih baik daripada tempat lain. Jadi ini semua berkat ataupun mengambil berkat daripada benda-benda yang diharuskan. Satu lagi, pada makanan dan juga minuman. Itu juga ada berkatnya. Sebab Nabi sebut benda-benda ni ada dalil. Contohnya lah, kita ambil berkat daripada madu. Madu tu ada berkatnya. Kenapa? Kerana Nabi sebut sendiri dalam hadis, alaikum bil asal. Alaikum bil asal. Kamu hendaklah mengambil berkat ataupun menggunakan madu itu sebagai penawar ataupun obat. Satu. Mungkin kita boleh ambil daripada habbatus sauda, kan? Kita sekarang pun dah ada. Itu juga satu benda yang berkat. Air Zam-Zam yang saya sebut pada pagi semalam, kita boleh ambil berkat daripada air Zam-Zam. Kerana jelas dalam hadis Nabi SAW sebut benda-benda tersebut. Susu juga satu benda yang baik. Susu Nabi sebut secara umum lah, tak sebut susu kambing je. Segala jenis susu lah. Susu ni bawa baik, bawa kebaikan kepada kita. Minyak zaitun itu juga disebut kerana dia dinamakan sebagai syajaratun mubarakah, pokok yang diberkati, pokok zaitun tu. Jadi minyaknya sudah pastilah minyak yang membawa berkat. Maksud bawa berkat tu ada khasiatnya, ada kebaikannya. Sebab berkat tadi saya sebut dah maknanya adalah kebaikan. Itu mengenai tabarruk yang masyru', yang perlu kita rebut peluang. Jangan kita hanya mencari tabarruk yang pelik-pelik sahaja. Jadi itu penting bagi kita. Jadi mungkin kita boleh buka soalan pada penonton di studio ni. Kalau ada siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan tentang tabarruk, boleh tanyakan sekarang lah. Ada siapa-siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Syamsiah binti Haji Maulud dari PJ, ingin bertanya Ustaz, macam mana kita nak bertabaruk dengan ayat-ayat Al-Quran? Sekian, terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada soalan mengenai tabaruk dengan ayat-ayat Al-Quran, kan. Saya dah sebut sebelum ini mengenai Al-Quran itu adalah kitab yang memang ada berkatnya. Tapi bagaimana cara yang sebenarnya kita nak bertabaruk dengan Al-Quran? Yang pertama sekali, nak tabaruk dengan Al-Quran ini, sebagaimana yang kita tahu, nak bertabaruk dengan Al-Quran ialah melalui pembacaan. Baca Al-Quran itu, beramal dengan Al-Quran itu, menghafal Al-Quran. Itu adalah tabaruk yang masyru', yang dibolehkan, jelas dalam Al-Quran. Jelas dalam hadis, itu yang disyariat. Kemudian yang kedua, selain daripada kita baca Al-Quran, kan, kita boleh menggunakan Al-Quran itu sebagai penawar. Sebagai penawar. Kerana ia adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah Ta'ala kata, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu apa yang menjadi syifa. Syifa maknanya penawar. Allah Ta'ala tak sebut obat, kan? Penawar. Obat ni biasa orang nampak benda yang berbentuk fizikal, telan. Sebab tu jangan telan satu mushaf tu, tak boleh telan. Jadi itu nanti kita berpenyakit pula, kan. Jadi penawarnya macam mana? Di sini ulama-ulama mengajar, di antaranya kita boleh menjadikan Al-Quran ini sebagai jampi untuk. Sebab itulah kisah yang sangat masyhur apabila adanya satu rombongan sahabat Nabi yang pergi ke satu tempat. Tempat tu ketua kampungnya terkena sengatan binatang berbisa, kan. Lalu tak ada orang yang boleh berubat. Dia dah cari dah pawang, tok bomoh, tak boleh. Sahabat Nabi ni kemudian didatangi oleh penduduk kampung tersebut. Boleh tak berubat? Tiba-tiba dia pergi baca apa? Baca apa? Al-Fatihah. Dia bukan baca Al-Fatihah, dia baca satu surah tu lah. Surah Al-Fatihah. Start dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampailah Waladdallin, Amin. Kemudian dia
bagi minum air, tiba-tiba sedar dan baik daripada terkena sengatan bisa tu. Ini kehebatan Al-Quran. Ambil berkat daripada Al-Quran. Ini antara cara yang boleh kita ambil berkat daripada Al-Quran. Jadi bila dia tiup dalam air tu, boleh digunakan sebagai berkat kan. Dan kemudian bila Nabi tahu cerita tu, Nabi pun bertanya ataupun berkata kepada sahabat tersebut, wa ma yudrika annaha ruqyah. Siapa yang beritahu kepada kamu bahawa ia adalah satu bentuk jampi. Ini satu bentuk tabaruk dengan ayat Al-Quran. Satu lagi yang mungkin kita kata sebagai benda yang khilaf di kalangan ulama, berselisih pendapat. Boleh tak kita ambil Al-Quran tu kita gantung, letak dalam kereta? Boleh ke tak boleh? Ambil berkat kan? Ambil berkat, ambil Quran letak dalam kereta, gantung ke? Ambil Quran kecil tu, boleh baca pun tak boleh baca tu. Yang besar ni Quran, guna kantar pun belum tentu boleh baca. Sebab apa? Sebab malas lah nak guna kantar setiap kali nak baca kan. Boleh ke tak boleh gantung Al-Quran dalam masjid ke, dalam masjid pula, dalam kereta ke? Boleh ke tak boleh? Di sini kita lihatlah dari satu sudut memang berlaku khilaf, dan ada ulama yang tidak membenarkan sebenarnya kita menjadikan Al-Quran sebagai perhiasan sahaja semata-mata ke, ataupun menggantungkan semata-mata mushaf tu dalam, ataupun letak dalam kereta kena panas habis Quran tu, mushaf tu sampai repuknya mushaf tu kan. Jadi ulama membicarakan masalah ni, dia kata asal tujuan Al-Quran tu apa dia? Bukan untuk kita gantung kan. Asalnya ialah untuk kita baca, untuk kita amalkan. Itu penting. Itu asal. Ini disebut oleh Asy-Syarbasi dalam kitabnya sendiri, Yas'alunaka fid-din. Itu di antara benda yang kita kena ingat. Tujuan asal Quran ni ialah kita kena guna, kena baca Quran itu, kena amalkan Quran itu. Itu asal. Jadi kalau kita letak dalam tu nak ambil berkat, time masa kosong menunggu orang ke kan, menunggu isteri ke, kita boleh buka Quran tu baca kan. Menunggu suami ke kan, nak ambil suami dari tempat kerja, kalau suami masih kerja kan, kena hantar ambil suami kan, mana tahu kan, ataupun hantar ambil cucu. Quran ada dalam kereta tu, kita gantung. Tujuannya ialah time tu kita boleh buka baca Quran kan. Jangan time lampu isyarat, tu bahaya. Lampu isyarat sekejap baca Quran, bahaya tu. Tapi tengah mandu tak boleh lah. Tapi time kita ada masa kosong, itu benda yang kita boleh buat, lakukan. Jadi kalau nak gantung semata-mata gantung, anggap bahawa nanti kita jalan tengah-tengah malam, hantu tak datang lah. Kan? Sebab ada Quran dalam kereta, itu sebenarnya kepercayaan yang kurang sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi sendiri, apa yang menjadi tujuan penurunan Al-Quran itu sendiri. Itu jelas. Mungkin ada soalan lagi, soalan 1-2 lagi soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Al-Bainah binti Ramli daripada kawasan Melayu, Petaling Jaya. Ya. Saya lihat di Mekah ramai orang menyentuh makam Ibrahim dan Kaabah. Apakah itu satu bentuk tabaruk yang dibolehkan? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya soalan mengenai ambil tabaruk daripada Makkah Al-Mukarramah ataupun benda-benda yang ada di Makkah. Makkah tu sendiri sudah pastinya ada berkatnya. Dan banyak benda-benda yang berada di Makkah tu ada berkatnya juga. Ada berkatnya. Cuma apakah boleh kita melakukan ataupun mengambil berkat tu seperti mana yang disebut, kita hanya menyentuhnya saja, ataupun kita hanya gosok pipi kita di tepi dia ke, boleh ke tak boleh? Atau ambil tanah haram tu ambil kan, buat balik ke rumah ke, boleh ke tak boleh kan? Itu ada orang buat tu juga kan. Boleh ke ambil tanah haram? Ambil tanah haram kan, keluarkan daripada tanah, bawa balik ke Malaysia. Jadi kita tahu bila benda-benda tu ada berkat, memang ada berkat. Cuma berkat yang macam mana yang dibolehkan kita bertabaruk dengannya, dia kena tengok daripada dalil lah. Kalau makam Ibrahim kita tahu apa dia. Makam ataupun muqam Ibrahim, iaitu tempat yang mana asalnya ialah batu yang mana diletakkan Nabi Ibrahim ketika mana membina Kaabah bersama puteranya Ismail. Nabi Ibrahim meletakkan kakinya kan. Jadi hari ini kalau siapa yang pernah pergi ke Mekah, makam Ibrahim tu ada kesan tapak kaki. Tapak kaki siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi
minta kita ambil berkat macam mana? Al-Quran sebut macam mana? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim ni tempat kamu solat. Bukan tempat sembah. Bukan tempat usap-usap. Tempat kita solat. Maknanya ketika mana Nabi SAW menunaikan umrah ataupun haji, selepas Rasulullah tawaf, apa Rasulullah buat? Rasulullah solat sunat tawaf tu menghadap ke arah makam Ibrahim. Kiblat depan makam, ada Nabi duduk di sebalik makam Ibrahim. Jadikan kawasan itu sebagai tempat solat. Ini di antara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Itu cara. Tapi bukan bermakna kita mesti sapu dia. Tak. Sebab itu bukan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan diajar oleh Nabi. Sebab itulah dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau kita baca, kalau tak silap saya, dia nukilkan kata-kata Abu Qatadah. Abu Qatadah kata, sebelum orang ramai menyentuh makam Ibrahim, masih lagi adanya kesan-kesan jari. Maksudnya adanya ukiran jari Nabi Ibrahim. Hari ni kita pergi tak nampak dah ukiran jari. Kita hanya nampak bentuk tapak kaki begitu je. Jari itu tak nampak. Kalau dulu ada. Tapi oleh kerana orang ni buat perkara yang Nabi tak suruh, dia pergi sentuh-sentuh, hilanglah kesan jari tersebut. Sebab tu hari ni dia buat kaca tu lah. Buat kaca pun orang sentuh juga. Kan? Sentuh kaca tu zaman Saudi buat. Kan? Lagilah tak ada berkatnya kan ni. Kaca tu saja kan. Daripada apa? Buatan hari ni. Jadi kita kena faham. Berkat pun mesti mengikut apa yang disuruh oleh Nabi. Hajarul Aswad kan. Hajar Aswad pun bagaimana cara berkatnya? Ialah kita kucup Hajarul Aswad. Kucup jangan sampai berbunyi sangat-sangat. Bunyi sangat-sangat ni kalau dia kucup Hajarul Aswad kan. Kita kucup Hajarul Aswad, itu cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Sayyidina Umar, apabila Sayyidina Umar pergi kucup Hajarul Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Wallahi inni a'lamu annaka hajar. Demi Allah, Sayyidina Umar kata, aku tahu kamu ni batu. La tanfa' wa la tadur. Kamu tak beri manfaat dan tak beri mudarat kepada aku. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalaulah aku tak lihat Rasulullah mengucupmu, sudah pasti aku tidak akan mengucupmu. Jadi dia buat itu kenapa? Ambil berkat daripada Hajar Aswad kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucupnya, mengikut dalil apa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Bila dia tengok Rasulullah buat begitu, maka dia pun kucuplah. Bukan kerana batu tu memberi manfaat pada kita. Begitu juga dengan benda-benda lain. Kelambu Kaabah tu tiap-tiap tahun dia tukar. Tiap-tiap tahun dia buat daripada sutera kan. Tiap-tiap tahun. Tak perlulah kita gunting curi nak bawa balik ni. Nak letak dalam air nak minum. Tak perlu. Sebab itu tak ada berkat. Tak ada berkat yang tak sabit ya. Jadi jelas mengenai berkat, bagaimana kita nak ambil berkat dengan tanah haram tu ada cara-caranya. Saya pasti tabung haji pun sendiri, kalau orang yang nak pergi ke Mekah, dia dah jelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat kita kan. Kepada masyarakat kita untuk sebelum pergi haji tu, apa perlu yang mereka tahu mengenai tanah haram itu sendiri. Jadi mungkin ada soalan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Imam Amaluddin daripada PJ. Soalan saya ialah, mengapa Islam mengharamkan setengah tabarruk sedangkan ada tabarruk yang diharuskan? Terima kasih. Mengapa Islam mengharamkan tabarruk sedangkan ada tabarruk yang boleh kan? Kenapa? Itu kita nantikan dahulu. Kita rehat dulu seketika. InsyaAllah saya akan sebut dan kupaskan soalan itu mengenai jawapannya selepas daripada iklan ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, kita bincangkan tadi topik mengenai tabarruk, mengenai mengambil berkat, dan saya sambung kembali perbincangan kita dengan menjawab persoalan yang diajukan tadi, iaitu kenapa sebenarnya sebab Islam mengharamkan sesetengah tabarruk. Kenapa ya? Dalam agama Islam, dalam agama kita
ada sesuatu perkara itu diharuskan ataupun diharamkan, ada sesuatu perkara diharamkan kerana dibimbangi berlaku perkara lain yang lebih besar dahsyatnya. Di sini disebut kaedah sadduz zara'i ataupun sadduz zari'ah, menutup lubang yang boleh membawa kepada ataupun jalan yang boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar. Contohnya ialah perkara itu mungkin boleh bawa syirik. Boleh membawa, tak syirik lagi tapi boleh membawa. Oleh kerana itu ia diharamkan kerana bimbang berlaku syirik. Jadi sebab kenapa tabaruk seperti kita pergi dekat kubur, tak kira lah kubur siapa pun, hatta kubur wali ke kan, dikatakan kubur wali, ya betul kubur wali, guna pergi apa, ambil sentuh tanah kubur tu kan, ramai kan yang berlaku pergi ke tempat-tempat tertentu, sentuh ambil tanah kubur tu, puja kubur tu kan. Sebab tu hari ni macam-macam cerita keluar dalam filem kan, cerita-cerita mengenai karut maruk ni kan. Jadi sebenarnya itu yang berlaku dalam masyarakat, kita perlu jelaskan. Sebab kenapa? Kerana mungkin perbuatan tersebut boleh mendatangkan ataupun membawa seorang tu kepada syirik yang lebih besar lagi. Asalnya mungkin dia hanya niat nak tabaruk lah, tapi perbuatan itu haram. Kenapa? Kerana bimbang berlaku syirik, iaitu akhir-akhirnya dia menyekutukan Allah. Dia tak percaya lagi kepada Allah, dia percaya kepada makhluk, pada tabaruk tu, kepada benda tu yang dia tabaruk. Bimbang benda tu. Itu yang kita bimbang kan. Kemudian tabaruk itu dianggap sebagai tabaruk yang haram lah, dianggap sebagai wasilah yang boleh membawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tabaruk ini diharam juga kerana tidak mahu manusia ini melakukan bid'ah yang haram, bid'ah dalam agama Allah yang tidak ada asasnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Bang, siapa yang mereka-reka. Kerana kadang-kadang tabaruk, perbuatan tabaruk ni dia reka dahulu. Dia timbul daripada reka. Dia nampak benda tu seolah-olah datang adanya benda pelik sedikit, dia reka. Dia kata benda ni ada baik dia, ada berkat dia. Padahal itu secara kebetulan, mungkin secara kebetulan. Tapi oleh kerana kebetulan tu dia anggap benda tu baik, lalu dia pun akhirnya dia buat ibadat di tempat-tempat seperti itu. Ini di antara sebab lah. Dan selain daripada itu, bila seorang itu melakukan tabaruk yang haram ni, sebenarnya dia seolah-olahnya telah memesongkan nas-nas Al-Quran yang ada. Nas-nas Al-Quran yang ada ni asalnya menyuruh dan memerintah kita supaya melakukan tabaruk yang masyru' saja, yang dibolehkan saja. Bila dia buat tabaruk yang tak boleh, seolah-olahnya dia memesongkan ayat yang boleh. Ayat yang membolehkan tu sebenarnya dalam benda ni saja, tapi dia tukar pergi ke bab lain, pergi ke tempat lain. Kita tengok bagaimana Sayyidina Umar sendiri. Saya teringat satu kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika zaman beliau melihat ramai orang menuju ke tempat yang dinamakan Syajaratul Ridwan. Pokok yang mana pokok tersebut berlakunya perjanjian Bai'atul Ridwan. Pokok yang berlakunya perjanjian Bai'atul Ridwan, perjanjian Nabi dulu kan. Jadi bila orang pergi ke situ, Sayyidina Umar bimbang. Tengok takut-takut orang, nanti dia sembah pokok. Akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ambil parang, dia ambil pedang dia, terus dia potong, dia tebang pokok tersebut. Kerana apa? Kerana bimbang nanti orang akan sembah pokok tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa, menjadi dalil menunjukkan bahawa tak bolehnya seorang itu ambil berkat daripada benda-benda yang tak ada dalil langsung. Tak ada dalil langsung daripada Al-Quran dan hadis bahawa ia adalah perbuatan yang harus. Jadi inilah mungkin sebab kenapa syariat mengharamkan setengah tabaruk. Jadi mungkin ada soalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Zudin Tairuddin daripada Taipei, Perak, ingin ada sedikit kemusykilan nak tanya kat Ustaz ni. Ya. Terutamanya sekarang ni zaman cuti sekolah ni, banyak kenduri kahwin kan. Jadi saya nak tanya tentang isu pengapit pengantin ni. Ada orang percaya, dia kata jadi pengapit pengantin ni dapat berkat untuk dapat jodoh. Sebab selalunya pengapit ni ambil yang bujang-bujang lagi lah katakan. Jadi
Apa pendapat Ustaz? Terima kasih kepada Muhammad Afizuddin daripada Taiping, jauh datang. Mengenai mengambil berkat jadi pengapit. Boleh ke tak boleh kita mengambil berkat? Betul ke tak betul ada berkat sebenarnya? Dari kita melihat dari sudut syarak dulu. Dari sudut syarak, perkara tersebut memang tidak ada hadis dan dalil. Tidak ada hadis dan dalil langsung pun yang kata jadi pengapit itu memang insya-Allah dapat jodoh. Yang bertanya pun pernah jadi pengapit ke belum, wallahu alam. Jadi adakah boleh ke tak boleh dari segi syarak tu, adakah benar ke tak benar jadi pengapit ni dia akan dapat jodoh nanti? Kalau begitu nanti orang kahwin dah nak jadi pengapit. Nanti dia kata jodoh lain pula kan. Jadi dari segi syarak tak ada. Tapi dari segi amalan tersebut, adakah dia amalan daripada syarak ataupun adat manusia? Sebenarnya daripada adat. Adat manusia. Adat tu selama mana tidak bercanggah dengan syarak, tak apalah adat. Tapi kepercayaan itu, bahawa setiap siapa yang jadi pengapit mesti dia akan dapat jodoh, itu tak boleh, kena buang lah. Kepercayaan tu kena buang. Tapi kita harap-harap tu lain. Mana tahu kan orang tengok kan. Kan. Itu lain cerita. Itu lain. Itu mudah-mudahan kan. Itu lain. Tapi kalau kita percaya memang dapat jodoh. Jadi nanti kalau tak dapat, kita salahkan pula kepada pengantin yang kita apik tu. Menyesal aku apik hang kata. Tak boleh lah. Jadi ini di antara benda yang perlu kita jelaskan. Amalan-amalan kita, masyarakat ini ada amalan yang baik. Amalan yang dari segi syarak tu tak bertentangan dengan syarak, tak ada masalah lah. Nak apik ke tak nak apik ke kan, tak ada masalah. Jadi cumanya yang kadang-kadang menjadi masalah di kalangan masyarakat, iktikad dan kepercayaan. Dia percaya benda tu memang begitu. Percayaan dia seperti orang percaya dengan tarikh lahir juga. Kalau tarikh lahir macam ni berkat. Tarikh lahir bulan macam ni tak berkat ni. Bulan menurun, bulan menaik kan. Tak boleh. Jadi dia tarikh lahir ni sebenarnya tidak ada apa-apa kaitan dengan kehidupan kita. Allah Ta'ala dah takdirkan kita lahir time tu, maka itu berkat bagi kita lah. Ingat kita berkat lah. Allah Ta'ala lahirkan kita dah macam tu kan. Lahirkan kita. Jangan kita kaitkan dengan tarikh lahir. Takut nanti bila kaitkan dengan tarikh lahir macam ni, seolah-olahnya kita ni ditimpa musibah ke sebagainya kan. Itu penting untuk kita fahamlah. Mungkin ada soalan lain lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Syarifah Adabiah Aidid dari Petaling Jaya. Sekiranya kita sering ditimpa musibah, adakah hidup kita tidak berkat dan bagaimanakah kita hendak mendapat keberkatan di dalam hidup kita? Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan yang baiklah mengenai kehidupan. Kehidupan kita ni kehidupan yang mungkin kadang-kadang kita diuji kan, ditimpa musibah. Musibah ni banyaklah. Musibah sama ada berkaitan dengan nyawa, musibah juga kan. Kita baca dalam akhbar macam-macam cerita. Kita tak tahu bila datangnya kan, masa sampai kita, suami kita, anak beranak, adik-beradik kita kan. Kita tak tahu. Jadi itu musibah. Musibah mungkin ujian dari segi harta. Kita duduk harta, perniagaan berjaya hari ni, perniagaan jatuh kan. Musibah juga. Kena curi barang ke, itu musibah lah semua. Kemudian selalu diuji, selalu dicaci orang, dikata orang fitnah kita macam-macam. Itu musibah. Apakah bila musibah kita ditimpa musibah, hidup kita ni seolah tidak berkat? Adakah hidup kita tak berkat? Kita kena faham bahawa musibah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu sama ada dia menjadi ujian kepada kita untuk kafarah dosa kita, ataupun yang kedua adalah untuk menaikkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jadi musibah yang Allah Taala bagi kepada kita tu sama ada sebagai kafarah pada dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang lampau. Jadi Allah Taala datangkan musibah sama dalam bentuk sakit ke apa, itu sebagai kafarah. Kemudian yang kedua,
Mungkin sama ada kalau kita ni orang yang memang dah baik, kita tak kata ke orang, kita tak buat jahat kepada orang. Mungkin itu adalah sebagai cara Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita di sisinya. Orang yang diuji oleh Allah SWT ialah orang yang baik dan dekat pada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita baik. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Orang yang paling dahsyat dapat ujian daripada Allah ialah para nabi. Nabi kan? Kemudian mereka yang mengikutinya, seterusnya mereka yang mengikutinya, yang darjatnya paling bawah. Ikutlah. Jadi itu kena faham. Jadi bila kita kadang-kadang kita sentiasa ditimpa musibah, jelah kita rasa tak seronok, kita rasa tak sedap hidup ni kan. Jadi kita kena bagaimana kita nak mendapat keberkatan dalam hidup. Jawapannya yang pertama sekali sudah tentulah mesti taat kepada Allah Subhanahu Taala. Dengan kita melakukan perkara yang Allah Taala suruh dan kita meninggalkan segala perkara yang Allah Taala larang. Inilah dinamakan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat 1000 dinar kita sebut kan. Kita sebutlah ayat 1000 dinar ni, tapi itu nama kalangan orang Melayu lah. Nama orang Melayu barangkali nak ambil berkat jugalah ni. Kan? Maksudnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan bagi dia jalan keluar. Ada musibah apa, ada jalan keluar dia. Ada cara dia yang bagaimana nak dia mengelakkan daripada itu. Sama ada cara tu dia tak nampak dengan matanya sendiri, ataupun di sebalik, berlaku di sebalik saja. Secara tersirat berlaku perkara tersebut. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan lelaki dan perempuan dan dia tu orang beriman, kami akan bagi dia kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang baik, yang berkat. Berkat ni maksudnya ialah bukan mesti dia tu kaya raya, tak mesti. Harta yang berkat tu tak mesti harta yang banyak. Dia harta yang kekal dan mungkin dia bertambah, dia berkembang, dia mencukupi baginya, dia ada sifat qanaah. Itu barulah yang berkat. Kalau tak berkat, kalau orang yang mencuri katakan, merompak, harta tak berkat. Tak berkat tu maknanya mungkin cepat habis. Dapat banyak sekali rompak bank, tapi cepat habis. Beli ni, habis dah. Nak rompak lagi lah. Kan? Jadi itu tak berkat. Itu yang pertamalah untuk mendapat. Dan seterusnya yang kedua, kita mohonlah daripada Allah Ta'ala, baru dapat keberkatan. Itu dengan berdoa kepada Allah SWT. Doa ni ada syarat-syarat dia, ada adab dia. Dan dia yang penting sekali doa dengan khusyuk, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila mana hamba-hambaku bertanya tentang aku, Allah Ta'ala kata, mohon daripada aku, katakanlah bahawa aku ni dekat. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Allah Ta'ala akan perkenankan segala doa-doa kita. Jadi itu di antara cara kita untuk mendapat keberkatan dalam hidup kita. Seterusnya, soalan yang terakhir lah. Saya rasa saya boleh buka satu lagi soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Iskandar bin Tahiruddin daripada Taiping, Perak. Saya ingin menyatakan satu soalan. Mengambil berkat dengan menjumpa orang-orang alim atau soleh dan meminta mereka solat hajat menjadi amalan masyarakat kita. Bolehkah perbuatan tersebut? Saya ingin penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya, Muhammad Iskandar ya. Mengenai mengambil berkat dengan berjumpa orang-orang soleh ataupun alim. Ini soalan akhir ni saya rasa last buah akhir ni saya rasa sesuai sangat untuk kita bincangkan mengenai, sebab ia menjadi amalan kita. Kita kadang-kadang pergi menjumpa orang alim kan, nak ambil berkat daripada dia. Boleh ke atau tidak boleh ke? Pertama, saya dah sebut sebelum ni mengenai ittifaq ulama bahawa berkat tu boleh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kan? Jadi orang alim boleh ke tak boleh? Nantikan selepas ini. Kita jumpa lagi selepas ini ya. Terima kasih kepada para penonton di rumah kerana masih lagi setia bersama dengan kami, dan insya-Allah saya akan sambung kembali jawapan yang ditanyakan mengenai tabarruk, ambil berkat dengan orang alim ataupun orang soleh. Isu ni sebenarnya isu yang saya ada sebut pada pagi semalam mengenai isu khilafiyah, tabarruk yang khilaf, yang ada perselisihan pendapat.
Pertama, saya nak nyatakan bahawa tabaruk dengan orang soleh ni kita boleh bahagikan beberapa bentuk. Yang pertama dengan zat dia tu sendiri. Minum air bekas dia, janggut dia jatuh dalam air kita, boleh ke minum, tak minum, ambil berkat. Sisa minuman dia boleh ke tak boleh. Itu khilaf ulama. Yang pertama ada kata boleh. Yang kedua ada kata tidak boleh. Khilaf ulama. Dari segi dalilnya, saya lebih cenderung kepada dalil yang menyatakan tidak boleh. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan tidak boleh, kerana kalau kita lihat tak ada dalil yang menunjukkan bahawa seolah-olahnya ada ulama yang ambil berkat, sahabat-sahabat ambil berkat daripada Abu Bakar ke daripada Umar ke, minum. Tak ada pun riwayat menyatakan ambil janggut Abu Bakar ke, kan, air basuh tangan Abu Bakar Siddiq, sedangkan dia orang yang paling baik selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada. Walau bagaimanapun ada pendapat yang menyatakan harus. Cuma pada pandangan saya, kerana kita bimbang hari ini, masyarakat kita hari ini banyak kan berlaku timbul macam-macam ajaran sesat lah yang bagainya, yang menggunakan bentuk-bentuk seperti itu kan. Air basuh tangan dia, air basuh kaki dia kan, yang sampai ke hari-hari ni pun tak dapat ditangkap lagi, ada setengah-setengah ketua ajaran sesatnya kan. Jadi benda-benda seperti itu kadang diambil peluang oleh mereka. Lebih baiknya kita katakan ia adalah sesuai dengan suasana di tempat kita hari ini. Tak perlulah kita ambil berkat dengan cara tu. Tapi dengan cara mana yang dibolehkan? Dengan cara kita minta doa daripada orang soleh, itu boleh. Kita pergi jumpa orang alim, tolonglah ustaz, tolonglah tok guru, minta doakan untuk anak saya ni supaya pas periksa dia, lulus periksa dia. Tapi dengan syarat dia bacalah, jangan dia tak membaca juga. Suruh ustaz je berdoa. Suruh seorang guru je berdoa. Biar dia juga membaca, dia usaha, dan kita sama-sama berdoa lah. Kan? Usaha kena ada. Jadi itu di antara yang boleh. Tabaruk dengan ilmu dia. Kita tengok ilmu dia, kita ambil ilmu dia, kita duduk dalam majlis ilmu dia. Tabaruk dengan amalan dia. Tengok dia beramal macam mana, kita ikut. Amalan yang soleh lah. Amalan buruk jangan ikut. Amalan yang soleh. Bagaimana dia buat begini, cara dia sembahyang macam mana. Itu di antara tabarruk yang diharuskan. Saya rasa itu jelas menunjukkan bahawa ada cara lain yang boleh kita tabarruk dengannya, dan ada cara yang khilaf ulama yang saya rasa lebih eloknya kita ambil pendapat yang menyatakan tidak boleh lah, tak boleh. Jadi itu mengenai tabarruk, dan saya rasa kita dah sampai ke minit-minit terakhir ni, penghujung rancangan ni. Saya boleh sebutkan lagi sekali lagi mengenai tabarruk secara ringkasnya. Tabarruk artinya ialah kita mengambil berkat. Dan mengambil berkat ni satu bentuk ibadat. Satu bentuk ibadat. Bila satu bentuk ibadat, maka kaedah dalam Islam ialah al-aslu fil ibadat annaha tauqifiyah. Asas dalam kaedah ibadat ni mestilah tauqifiyah. Maknanya tengok pada dalil. Bila dalil tu kata boleh, baru boleh. Ibadat ni kita tidak boleh mereka-reka. Tak boleh reka cipta. Barang boleh reka cipta. Kapal terbang boleh buat. Kereta boleh buat. Buatlah macam mana. Handstand boleh buat kan. Tapi ibadat tak boleh. Jangan reka. Mesti tengok dari segi dalil. Sebab tu kita tak boleh nak reka-reka. Sembahyang tak boleh kan. Boleh ke reka sembahyang? Saya ni rajin sangat nak reka sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat sebelum tengok TV. Tak boleh juga kan. Sebab itu reka tak ada. Sebab ia ibadat. Jadi benda ibadat ni mesti tengok kepada dalil. Dan kita juga perlu mengetahui bahawa di antara sebab mengapa di kalangan masyarakat kita ni yang kadang-kadang mereka melakukan suatu perbuatan tu yang haram, tabarruk yang haram. Kenapa? Yang pertama sebabnya ialah kerana mereka ni jahil dalam bab agama. Itu di antara sebab utamalah. Jadi yang penting sekali ialah orang tu mesti ada ilmu. Ilmu seperti ini sebenarnya fardu ain. Perlu kita tahu untuk perjalanan hidup kita. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Tak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan berilmu. Dia beri ilmu beberapa darjat. Jadi kelebihan pada orang yang berilmu. Kita kena tambah ilmu. Macam mana kita nak tahu tentang tabarruk haram kecuali dengan
ilmu. Kita tak akan tahu. Mesti kena belajar dulu. Tahu yang mana haram, selain daripada yang haram tu mestilah tabarruk yang masyru'. Tahu yang masyru' tu, selain daripada tu adalah yang tak masyru', yang haram. Jadi ilmu jahil adalah sebab mengapa masyarakat kita pun sedih kadang-kadang melihat masyarakat boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat kan. Ajaran-ajaran sesat. Kadang-kadang tu ajaran sesat tu sebenarnya dia ambil peluang daripada isu-isu khilaf seperti inilah. Isu-isu khilaf berkaitan tabarruk. Oleh kerana masyarakat Melayu kita ni mungkin tersangat suka benda-benda yang bersifat pelik. Bersifat benda tu ada sakti. Sakti kan. Bila nampak dia buat satu benda tu terjadi depan mata sebenarnya. Tak boleh. Jangan kita tiru seperti mana umat Bani Israel. Mereka nak kalau boleh lihat betul-betul depan mata. Biar jadi tu biar depan mata. Seolahnya benda-benda gaib lah. Suka sangat benda-benda seperti itu. Sebab tu mereka minta macam-macam daripada Nabi Musa. Turunlah daripada langit. Kan? Turun apa? Turun hidangan. Kita tak boleh minta sesuatu yang melampaui batas sampai tahap seperti itu. Kerana kita bimbang benda-benda seperti itulah yang menyebabkan kepercayaan yang nak kepada sakti inilah yang menyebabkan orang ambil peluang supaya kita ni tersesat daripada jalan yang sebenar. Sedangkan dalam solat apa yang kita sebut? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang benar itu ialah jalan Islam, jalan Al-Quran, jalan As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi saya rasa sekadar itu dahulu kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selama 2 hari kita telah bincangkan topik tabarruk. Saya harap penonton di rumah dan juga penonton di studio dapat memahami apa yang kita bincangkan, dan insya-Allah di lain masa, di lain hari kita boleh berjumpa lagi dalam rancangan yang sama insya-Allah. Saya rasa sekadar itulah dahulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا صفي الله يا نبي الله سلام عليك يا كليم الله يا رسول الله يا حبيب الله